Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap saudara-saudari dalam keadaan sihat walafiat. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua warga pekerja di Malaysia. Pada tahun ini, ketibaan Hari Pekerja tidak disambut seperti biasa. Tiada perhimpunan besar diadakan dalam situasi semasa penularan wabak COVID-19 ini. Dan selain itu, kebetulan pula Hari Pekerja tahun ini jatuh pada bulan Ramadan. Dengan trend kes dunia sedia ada, wabak COVID-19 dijangka akan berterusan untuk tempoh masa yang agak lama. Ia tidak akan berakhir dalam jangka waktu yang terdekat. Walaupun tiada sambutan Hari Pekerja 2020, peringkat kebangsaan pada tahun ini, sumbangan dan pengorbanan para pekerja sektor awam dan swasta selama ini amat dihargai oleh pihak kerajaan. Bermula 18 Mac yang lalu, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Ini pertama kali dalam sejarah kerajaan menguatkuasakan perintah seumpama ini. Dalam tempoh ini, bekerja dari rumah dan duduk di rumah merupakan pengorbanan besar para pekerja dalam membantu kerajaan menangani penularan COVID-19. Disiplin kita untuk duduk diam-diam di rumah atau bekerja dari rumah setakat ini telah membuahkan hasil yang memberangsangkan. Pertama, kita telah mampu mempertingkatkan kapasiti perkhidmatan kesihatan awam untuk menangani jumlah pesakit COVID-19. InsyaAllah, kita mempunyai sumber tenaga kerja, ruang katil di hospital, pusat kuarantin, ubat-ubatan, alat bantuan pernafasan atau ventilator, peralatan perlindungan diri dan makmal-makmal ujian yang mencukupi seandainya kadar jangkitan ini meningkat semula. Kedua, kita perlu terima hakikat bahawa dalam bulan-bulan mendatang ini adalah mustahil untuk mana-mana negara mencapai angka sifar dalam jangkitan COVID-19. Yang perlu dilakukan ialah mempertingkatkan keupayaan perkhidmatan kesihatan awam untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Jadi walaupun kita telah berjaya mengawal penularan COVID-19 ini, jangan kita alpa. Teruslah berwaspada. Amalkan tabiat penjarakan sosial. Sering membasuh tangan kita, memakai penutup hidung dan mulut ataupun face mask di kawasan awam dan segera berjumpa doktor sekiranya bergejala. Ketiga, kita mempunyai lebih banyak kawasan zon hijau berbanding zon merah. Ini juga adalah hasil usaha kerjasama saudara-saudari yang amat berdisiplin. Teruskanlah usaha ini agar kita dapat menghijaukan lebih banyak kawasan terjejas secepat yang boleh. Menurut Kementerian Kesihatan, negara kita juga telah memenuhi 6 kriteria yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO. Pertamanya ialah kawalan sempadan negara kita telah diperketatkan untuk mengelakkan kes import positif COVID-19 ini berlaku. Kedua, kawalan pergerakan untuk mengurangkan kadar jangkitan dalam kalangan rakyat tempatan. Ketiga, peningkatan keupayaan fasiliti kesihatan. Keempat,
keupayaan menjaga golongan berisiko seperti warga emas, pesakit yang dirawat serta orang kurang upaya. Dan kelima, amalan normal baru dalam kehidupan seperti tidak berkumpul, tidak bersalam, penjarakan sosial dan memakai face mask. Dan keenam, pemerkasaan komuniti untuk menjaga kawasan yang tidak dijangkiti seperti zon hijau serta mengamalkan aktiviti normal baru. Alhamdulillah, pengorbanan kita sepanjang pelaksanaan PKP tidak sia-sia. Jumlah kes baru telah menurun dengan ketara. Jumlah pesakit yang sembuh juga telah meningkat. Penggunaan ruang-ruang katil di hospital yang dihaskan untuk pesakit COVID-19 tidak melebihi 30%. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sejak dari awal, kerajaan mempunyai perancangan yang jelas dalam memerangi wabak COVID-19 dan menghadapi krisis ekonomi. Kerajaan menggunakan strategi yang merangkumi 6 pendekatan. Pertama ialah ketegasan ataupun resolve dalam tindakan mengawal penularan wabak COVID-19 dengan melaksanakan PKP. Keduanya, membina ketahanan ataupun resilient melalui pakej rancangan ekonomi prihatin untuk meningkatkan kemampuan rakyat dan ekonomi. Ketiga, menjana semula atau restart ekonomi secara teratur dan terkawal. Keempat, melaksanakan strategi pemulihan atau recovery ekonomi dalam menghadapi norma baru. Kelima, memperkasa atau revitalize ekonomi secara menyeluruh demi kelangsungan masa hadapan. Dan keenam, menyusun semula atau reform struktur ekonomi untuk membolehkan negara dan saudara-saudari melangkah ke era kehidupan yang sudah berubah dengan adanya norma baru ataupun new normal. Alhamdulillah, pendekatan pertama dan kedua telah membuahkan hasil. Kini kita telah bersedia untuk memulakan pendekatan ketiga, iaitu membuka semula aktiviti ekonomi di seluruh negara secara terkawal dan berhati-hati. Dengan ini, kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. PKPB. Sebahagian besar daripada aktiviti ekonomi dan sosial akan dibenarkan, kecuali beberapa aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan mendedahkan orang awam kepada risiko jangkitan wabak COVID-19 yang masih tidak dibenarkan. Perintah Kawalan Pergerakan dipertingkatkan PKPD juga akan dilaksanakan di kawasan-kawasan yang mencatatkan kes positif COVID-19 yang tinggi. Kawasan ini biasanya kawasan merah. Saya tahu setelah hampir 2 bulan menjalani PKP, ramai dalam kalangan saudara-saudari yang ingin kembali bekerja. Bagi peniaga, nak membuka semula perniagaan. Bagi pengusaha, industri, nak pastikan perusahaan masing-masing dapat beroperasi semula. Ini penting kepada saudara-saudari kerana pekerjaan dan perniagaan adalah sumber pendapatan dan mata pencarian saudara-saudari. Kalau terlalu lama berada dalam PKP, maka terputuslah mata pencarian. Dan ini memberi kesan yang buruk kepada kedudukan keuangan masing-masing. Begitu jugalah bagi negara kita. Terhenti aktiviti ekonomi bermakna terhentilah sumber pendapatan negara. Cukai tak boleh dikutip. Industri tak boleh berkembang. Pertumbuhan ekonomi kita terencat. Dan yang paling ingin kita elakkan ialah lebih banyak perniagaan terpaksa ditutup dan ramai pekerja
akan kehilangan pekerjaan. Saya tidak sebutkan di sini bahawa negara kita rugi sekitar 2.4 bilion setiap hari sepanjang tempoh PKP. Jumlah kerugian setakat ini dianggarkan sekitar 63 bilion ringgit. Dan jika PKP berterusan untuk tempoh sebulan lagi, negara kita akan kerugian 35 bilion ringgit lagi, menjadikan jumlah keseluruhan kerugian kita 98 bilion ringgit, hampir 100 bilion ringgit. Pada masa yang sama, ramai juga yang agak bimbang jika PKP ini ditamatkan. Apakah jadi pada usaha kita untuk menangani COVID-19? Virus ini masih ada di luar sana. Walaupun jumlah kes-kes baru COVID-19 semakin berkurangan, risiko peningkatan kadar jangkitan masih tetap ada. Ramai yang akan keluar bekerja dan bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dan dengan itu, adakah ini bermakna wabak COVID-19 ini akan menular semula? Jadi saya sedar, saudara-saudari bimbang. Saya pun juga bimbang. Dan memang telah pun berlaku di beberapa buah negara lain. Apabila lockdown ini dihentikan, jumlah kes-kes positif COVID-19 meningkat semula dengan mendadak. Dan ini mesti kita elakkan. Jadi saya telah berbincang secara panjang lebar mengenai perkara ini dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi, sidang Majlis Keselamatan Negara dan mesyuarat Jemaah Menteri. Kita mesti cari jalan untuk mengimbangi keperluan untuk memulihkan ekonomi negara dan kepentingan membendung wabak COVID-19. Atas nasihat Kementerian Kesihatan, berdasarkan data-data yang dikumpul dan amalan terbaik yang ditentukan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, kerajaan telah memutuskan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berhati-hati dengan menguatkuasakan SOP kesihatan yang ketat. Bermula 4 Mei 2020. 4 Mei 2020, hampir semua sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan akan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Saya katakan hampir semua kerana masih ada beberapa kategori industri dan perniagaan yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Dan ini adalah perniagaan atau aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan sentuhan badan di mana penjarakan sosial sukar dikawal. Antaranya panggung wayang, pusat karaoke, pusat refleksologi, pusat hiburan, kelab malam, taman tema, bazar Ramadan, bazar Aidilfitri atau karnival jualan dan semua bentuk persidangan dan pameran. Selain perniagaan, aktiviti-aktiviti sukan yang melibatkan perhimpunan ramai, ada sentuhan badan ataupun body contact dan lain-lain risiko jangkitan juga tidak dibenarkan. Nah, ini apa dia? Termasuk sukan bola sepak, rugby, renang di tempat awam dan semua acara sukan indoor dan stadium. Aktiviti sukan outdoor yang tidak melibatkan sentuhan badan dan perhimpunan ramai dibenarkan. Jadi, mulai 4 hari bulan, saudara-saudari boleh bermain badminton atau tenis di luar tanpa penonton, jogging, kayuhan basikal, golf, dan larian dalam kumpulan kecil yang tidak melebihi mungkin 10 orang dibenarkan dengan syarat anda mengamalkan penjarakan sosial dan elakkan sentuhan badan. Majlis-majlis sosial
kemasyarakatan dan kebudayaan yang melibatkan perhimpunan ramai seperti kenduri kendara, rumah terbuka, majlis berbuka puasa beramai-ramai, konsert, persembahan kebudayaan, perhimpunan bulanan jabatan kerajaan dan swasta, serta semua bentuk majlis peresmian dan perhimpunan adalah tidak dibenarkan. Aktiviti keagamaan seperti perarakan keagamaan, solat Jumaat dan semua aktiviti berjemaah atau berhimpunan di masjid, surau dan rumah-rumah ibadat juga tidak dibenarkan. Perjalanan rentas sempadan negeri juga tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan hadir bekerja dan pulang semula ke rumah sendiri setelah terkandas di kampung ataupun di tempat-tempat yang lain. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, tidak dibenarkan. Jadi buat masa ini, semua sekolah, kolej dan institusi pengajian tinggi masih belum boleh dibuka. Senarai lengkap perniagaan atau aktiviti yang tidak dibenarkan boleh dirujuk di laman web Majlis Keselamatan Negara. Senarai ini akan disemak daripada masa ke semasa bergantung kepada perkembangan kes-kes jangkitan COVID-19. Selain daripada senarai yang tidak dibenarkan, semua sektor perniagaan dan industri, sektor awam dan sektor sosial adalah dibenarkan untuk beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan semasa serta SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. SOP ini termasuklah penjarakan sosial, kerap mencuci tangan, memakai topeng muka, melaporkan segera pada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat mengenai jangkitan COVID-19, keutamaan melindungi kumpulan berisiko seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan OKU. Individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Bilangan penumpang dalam kenderaan awam perlu mengambil kira penjarakan sosial dan menggalakkan transaksi secara online. Saya ingin memberikan beberapa contoh mudah bagaimana SOP ini hendak dilaksanakan. Misalnya mulai 4 hari bulan Mei ini, iaitu hari Isnin minggu depan, Pak Saleh yang saya sebutkan dalam ucapan saya yang terdahulu, boleh buka semula restoran yang ditutup. Jadi dalam sehari dua ini, Pak Saleh boleh pergilah ke restoran untuk bersihkan restoran, bersihkan pinggan, sudu, periuk dan lain-lain alat memasak, susun meja dan kerusi dan beli stok barang-barang mentah. Pastikan meja disusun dengan jarak sekurang-kurangnya 2 meter antara satu meja dengan meja yang lain. Ini penting supaya di tengah-tengahnya ada ruang yang agak luas untuk pelanggan dan pekerja lalu dan ada jarak yang selamat antara pelanggan yang makan di situ. Untuk pastikan penjarakan sosial ketika pelanggan makan, Pak Saleh boleh letak notis di setiap meja hanya 1 orang, 2 orang ataupun 3 orang dibenarkan makan bergantung pada saiz meja. Kalau meja kecil mungkin 1 orang ataupun 2 orang saja dibenarkan, biasanya 4 orang. Kalau meja besar mungkin 3 orang atau 4 orang, biasanya 8 orang. Ini Pak Saleh kena tentukan. Keduanya, buatkan garisan di lantai depan kaunter bayaran. Ukur garisan sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Inilah untuk memastikan pelanggan beratur dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter di depan ataupun di belakang pelanggan yang lain ketika mereka hendak membuat bayaran. Ketiganya, sebagaimana biasa, sediakanlah hand sanitizer di kaunter bayaran. Pelanggan yang dah bayar boleh gunakan hand sanitizer ini untuk bersihkan tangan. Sediakan jugalah sabun ataupun hand wash yang mencukupi di tempat basuh tangan. Ketiganya, beli penyembur pembersih meja yang mencukupi. Setiap kali selepas pelanggan makan, beritahu pekerja supaya bersihkan meja cepat-cepat sebelum pelanggan lain duduk di situ. Keempatnya, beli face mask. Face mask macam ni.
beri kepada pekerja dan pastikan mereka pakai topeng muka ni atau face mask ni setiap masa. Pak Saleh pun kena pakailah face mask tu. Kelima, pada hari pertama restoran dibuka, seboleh-bolehnya periksa suhu badan pelanggan sebelum dia dibenarkan masuk ke restoran. Boleh guna alat pengimbas suhu yang sesuai untuk periksa suhu badan pelanggan. Keenam, catat nama dan nombor telefon pelanggan. Nama dan nombor telefon pelanggan serta tarikh dan masa mereka datang ke restoran Pak Saleh tadi. Ini penting kerana jika ada kes positif COVID-19 yang melibatkan salah seorang pelanggan, maka pelanggan-pelanggan lain yang datang pada itu boleh segera dikesan. Jadi sebenarnya banyak kerja yang Pak Saleh kena buat sebelum boleh buka semula restoran. Semua ini penting ialah untuk pastikan supaya tiada pelanggan Pak Saleh yang terkena jangkitan COVID-19. Pemilik restoran, food truck dan gerai makan yang lain pun mesti buat perkara yang sama. Kalau semua dah buat begini, pelanggan-pelanggan boleh datang makan di restoran atau beli makanan dengan rasa selamat. Jika masih was-was, bungkus sajalah. Tak perlu makan di restoran dan ini mungkin boleh adalah lebih baik. Satu lagi contoh ialah stesen minyak. Ini penting kerana bagi pekerja yang nak balik semula bekerja, mereka dah tentu nak isi minyak kereta ataupun motor masing-masing. Jumlah pelanggan pasti akan bertambah. Jadi belilah lebih banyak hand sanitizer untuk digunakan oleh pelanggan. Syarikat-syarikat pengangkutan awam juga mesti bersedia. Sudah tentu jumlah pengguna akan meningkat. Dalam keadaan kita nak mengawal penularan COVID-19 ini, kita mesti elakkan kesesakan di stesen-stesen bas, LRT, MRT dan sebagainya. Mesti ada tindakan diambil oleh pengendali syarikat pengangkutan awam untuk kawal pergerakan orang ramai. Untuk membantu mengelakkan kesesakan di stesen-stesen pengangkutan awam dan di dalam kenderaan awam, saya mencadangkan supaya semua majikan melaksanakan waktu bekerja yang anjal. Tak semua pekerja mesti masuk bekerja pada waktu yang sama. Jadi sedikit sebanyak kita boleh elakkan semua orang daripada bekerja-kerja untuk masuk pejabat pada waktu yang sama. Saya juga nak menasihatkan semua pengguna pengangkutan awam supaya memakai penutup hidung dan mulut. Anda akan sentiasa terdedah kepada penularan wabak COVID-19 ini. Jadi ambil langkah-langkah untuk lindungi diri sendiri. Pakai penutup hidung dan mulut dan simpan juga satu ataupun dua lagi dalam beg. Sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan jika perlu. Di tempat kerja, majikan mesti periksa suhu badan pekerja setiap hari. Kalau suhu badan itu tinggi, nasihatkan pekerja supaya balik atau pergi ke klinik dengan segera. Selain itu, anda sebagai pekerja pastikan meja, kerusi dan peralatan yang digunakan di pejabat sentiasa bersih. Elakkan sentuhan ataupun body contact dengan rakan sekerja yang lain. Ini adalah antara langkah-langkah yang mesti dibuat untuk lindungi diri anda daripada jangkitan COVID-19 ini. Mustahillah saudara-saudari boleh berkurung dalam rumah untuk selama-lamanya. Saudara-saudari perlu juga keluar untuk bekerja, berniaga, membeli barang-barang keperluan harian. Yang penting, jaga kebersihan diri. Jaga keselamatan dan keluar rumah hanya untuk urusan yang perlu saja. Malah walaupun semua sektor ekonomi dibuka, majikan boleh galakkan pekerja untuk bekerja daripada rumah. Ini norma baru yang kita mesti amalkan. Bincang dengan pekerja. Mana-mana tugas yang boleh dibuat di rumah, buat di rumah. Dan ini lebih baik. Mungkin boleh susun jadual hari bekerja secara selang-seli. Hari ini masuk pejabat, esok bekerja dari rumah.
Saya fikir ini juga boleh menyelesaikan masalah penjagaan anak. Walaupun pusat-pusat penjagaan kanak-kanak akan dibuka dengan mengamalkan SOP kesihatan yang tertentu, saya tahu ramai ibu bapa yang bimbang untuk menghantar anak-anak mereka. Jadi kalau majikan boleh memberi sedikit kelonggaran pada pasangan suami isteri yang bekerja untuk datang ke tempat kerja secara selang-seli atau every alternate days, ini boleh membantu menyelesaikan masalah penjagaan anak. Hari ini isteri bekerja daripada rumah, suami bekerja di pejabat. Esok suami bekerja dari rumah, isteri bekerja pula di pejabat. Jadi anak tak perlu dihantar ke pusat jagaan. Hanya mereka yang tiada pilihan saja menghantar anak mereka. Secara tidak langsung, ini dapat mengurangkan jumlah kanak-kanak di pusat penjagaan dan lebih mudahlah untuk penjaga mengurus anak-anak ini mengikut SOP kesihatan yang ditetapkan. Jadi saya nak minta tolong dengan majikan. Jika boleh dibenarkan atau benarkan pasangan suami isteri yang ada keperluan untuk menjaga anak-anak kecil di rumah supaya dibenarkan bekerja every alternate days atau bekerja dari rumah. Bagi sektor awam yang akan mula beroperasi mulai 4 Mei 2020, kerajaan menggalakkan kaki tangan awam bekerja dari rumah kecuali bagi proses kerja yang memerlukan keberadaan di pejabat. Mesyuarat juga digalakkan diadakan secara online menggunakan medium yang selamat. Bagi mereka yang mempunyai kesulitan penjagaan anak-anak di rumah, kerajaan membenarkan panggilan pekerja selain melaksanakan waktu bekerja anjal. Saya minta supaya semua ketua-ketua jabatan mengadakan perbincangan di peringkat jabatan masing-masing untuk menyusun semua keperluan sumber manusia di jabatan dengan mengutamakan konsep bekerja dari rumah. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya faham saudara-saudari agak bimbang apabila sektor-sektor ekonomi kita mula dibuka. Ramai yang akan keluar rumah untuk bekerja. Mereka akan berada di mana-mana, di jalan raya, di stesen LRT, di stesen minyak, di dalam bas, dalam Grab, di restoran, di pasar raya dan di tempat-tempat lain. Virus COVID-19 ini tetap ada di luar sana dan risiko terkena jangkitan sentiasa ada. Saya juga bimbang kali ini. Apapun jangan panik dan kita jangan mengalah. Saya yakin dengan kemampuan para petugas barisan hadapan kita untuk menjalankan tugas mereka membendung wabak ini. Tetapi yang lebih penting ialah diri kita sendiri. Tanggungjawab kita sendiri. Jaga kebersihan diri kita. Jangan keluar rumah kecuali jika perlu. Patuhi SOP yang ditetapkan pada setiap masa. Pakai penutup hidung dan mulut bila keluar ke tempat awam. Bawa hand sanitizer. Seboleh-bolehnya jadikan bekerja di rumah ini sebagai amalan norma baru. Anda yang merupakan ketua keluarga, ketua masyarakat juga mesti memainkan peranan. Nasihat anak-anak, nasihat anggota masyarakat supaya sentiasa berhati-hati. Elakkan perkumpulan beramai-ramai di kejiranan kita. Amalkan penjarakan sosial sebagai norma baru dalam kehidupan. Jika berlaku kes-kes bergejala COVID-19 di tempat-tempat kerja ataupun di kawasan perumahan saudara-saudari, cepat-cepat laporkan pada pihak berkuasa. Dalam memerangi COVID-19 ini, pengesanan kontak ataupun contact tracing adalah sangat penting. Petugas kesihatan kita mesti tahu siapa yang pernah berada dekat dengan orang yang dikenal pasti positif COVID-19. Untuk memudahkan pengesanan kontak, kerajaan telah mewujudkan aplikasi yang diberi nama MySejahtera dan MyTrace. MySejahtera dan MyTrace. Saya harap anda semua yang mempunyai telefon pintar muat turun aplikasi ini untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan melakukan pengesanan kontak jika berlaku jangkitan baru.
Ini adalah tanggungjawab kita semua. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan juga ucapan selamat Hari Pekerja khususnya pada para petugas barisan hadapan kita, doktor, jururawat, polis, tentera, anggota rela, immigration, Angkatan Pertahanan Awam, APMM, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan semua pekerja di sektor awam dan swasta. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua pemimpin ahli kesatuan sekerja, termasuklah pimpinan QPEX dan MTUC. Sempena sambutan Hari Pekerja pada hari ini, saya ingin mengingatkan para pekerja dan majikan agar sentiasa mematuhi Akta Kerja 1955, Akta Perusahaan 1966 dan Akta-Akta Perburuhan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang sedang pun berkuat kuasa. Kementerian Sumber Manusia telah mengeluarkan panduan pelaksanaan bayaran gaji penuh, bayaran gaji cuti sakit dan hospitalisasi bagi pekerja yang dikuarantin, alternatif tindakan cuti tanpa gaji dan pengurangan gaji dengan persetujuan bersama di antara majikan dan pekerja dalam tempoh PKP. Panduan ini boleh dirujuk pada Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia. Semua majikan dikehendaki mematuhi garis panduan mengenai pengendalian isu berhubung penurunan COVID-19 di tempat kerja, khususnya yang membabitkan perintah kuarantin, cuti sakit dan pemberhentian pekerja. Majikan juga boleh mengambil langkah sewajarnya untuk mengelakkan pemberhentian pekerja disebabkan COVID-19 seperti disyorkan dalam tata cara keharmonian perusahaan ataupun Code of Conduct, iaitu mengahadkan kerja lebih masa dan mengurangkan hari bekerja dalam seminggu ataupun mengurangkan bilangan kerja seminggu. Besarlah harapan saya agar semua warga pekerja dan majikan dapat terus mendokong dan menjiwai cara kerja baru ataupun norma baru pekerjaan dalam keadaan kita sedang menangani wabak COVID-19. InsyaAllah kita pasti menang. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Pekerja 2020 kepada semua warga pekerja di Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.